Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن له الحقوق علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan pengerusi dan ahli-ahli rekan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan hilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, salah-salah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita abadikan antara maghrib dan isya ini dengan kita mengkaji, meneliti, memikirkan tentang sesuatu yang menjadi pencipta kita, tentang Allah SWT. Dia yang mencipta kita, Dia yang menghidupkan kita, Dia juga yang mematikan kita, Dia memuliakan kita, Dia juga menghina kita. Apa saja yang berlaku pada kita, Dia menentukannya. Dan malam ini kita kaji sifat-sifatnya. Kita dah mulai belajar sifat-sifat itu. Mula-mula kita belajar sifat wujud. Tak habis kita bicara dia. Wujud itu artinya ada. Apa yang ada? Semua ada. Zatnya ada, sifatnya ada, af'alnya ada. Yang belum tidak, sudah kita belajar. Tidak untuk artinya sedia. Dia tak pernah terjadi. Tak ada siapa yang menjadikan dia. Dia sentiasa ada saja. Namanya sedia. Yang lain semua tak ada sedia. Yang lain semua baru. Matahari itu baru. Bulan itu baru. Laut itu baru. Gunung itu baru. Kita itu baru juga. Kalau dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya baru. Ya. Jadi yang tidak hanya Allah. Allah Ta'ala sebelum menjadikannya. Dia tetap ada, sentiasa ada, tak pernah tak ada. Yang ketiga, sentiasa saja dia tak ada. Tak mana dia tak ada.
Yang tiga bapa. Bapa artinya kekal. Segala-galanya dengan Allah itu kekal. Zatnya kekal, sifatnya kekal, af'alnya kekal, kebolehannya itu kekal juga. Ilmunya kekal, pendengarannya kekal, penglihatannya kekal, pengetahuannya kekal, sampai gila-gila, tak pernah habis-habis, tak pernah hilang. Nah, yang keempat, malam ini nak baca yang keempat, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini yang nak kita baca malam ini. Siapa ada kitab ini, buka muka surat 30. Jauhi tak? Muka surat 30 ya. Tajuknya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu, mukhalafatuh artinya berbeza, berlainan, tak sama. Allah itu tak sama dengan sesuatu yang baru, tak sama dengan manusia, tak sama dengan gunung, tak sama dengan api, tak sama dengan laut, tak sama dengan pokok dan sebagainya. Tak pernah dibanding dengan Allah dengan mana-mana satu, kerana tak sama. Itu namanya mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala yang baru. Lainnya semua baru mereka. Allah tak sama dengan benda baru. Allah tak sama dengan bulan, Allah tak sama dengan bintang, Allah tak sama dengan langit, Allah tak sama dengan bumi, Allah tak sama dengan binatang, Allah tak sama dengan ular, Allah tak sama dengan ikan, Allah tak sama dengan burung. Apa saja alam ni tak boleh dibanding dengan Allah. Dia tetap bersalah-salahan, tidak samaan, berbeza. Baik, kita baca senang. Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Dan daripada Allah semua baru. Ingat tu. Lain daripada Allah semua dikatakan baru. Nama baru? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu nama baru. Allah dulu ada. Dan bila-bila ada. Tak pernah tak ada. Kita dulu tak ada. Zaman hang tua kita tak ada. Zaman Francis lain kita tak ada. Semakin zaman pun kita ada kita. Tapi Allah tetap ada. Bila-bila zaman berada saja. Tak mana tak ada. Ya? Bila itu yang baru. Lain daripada Allah semua baru. Yang baru itu lain daripada Allah. Alam pun dipanggil baru. Makhluk pun dipanggil baru. Apa saja selain daripada Allah Ta'ala. Itu semuanya baru. Ya? Faham? Sama ada pada zatnya. Zat Allah tu, zat tu bukannya zat makan, bukan zat protein, karbohidrat, vitamin, itu zat makan. Zat punya diri Allah tu tak sama dengan lain. Diri Allah tu tak sama dengan mana-mana diri yang lain. Itu namanya zat. Sama ada pada zatnya atau pada sifatnya. Nama boleh sama, tapi hakikatnya tak sama. Allah ada ilmu, kita pun ada ilmu. Serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Tak serupa. Beza di jauh nak. Allah mendengar, kita pun mendengar. Tapi serupa ke pendengaran kita dengan pendengaran Allah? Tak sama sifatnya. Nama boleh sama. Allah melihat, kita pun melihat. Tapi serupa ke penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Tak serupa. Berbeza. Kita berkuasa, Allah pun berkuasa, tapi sama kekuasaan kita dengan kekuasaan Allah Ta'ala? Tak sama. Ada bersifatnya. Berbeza. Mukhalafah itu berbeza. Tak sama. Atau pada perbuatannya, pada af'alnya. Berbeza dengan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia baru. Boleh rosak. Boleh berbeza-beza antara satu sama lain. Boleh hancur, boleh hilang. Tapi tengok perbuatan Allah. Matahari tengok. Ada pun nak rosak. Ada pun nak sakit perut matahari tu. Ada pun nak MC matahari tu. Ada pun ada ada pun ada tak nak keluar. Dia maju. Ada. Sentiasa ada matahari. Cahaya ada pun nak perang.
sentiasa ada je. Itu matahari. Begitu juga bulan. Cukup masanya ditetapkan timbul. Begitu juga bintang. Tengok bintang-bintang bergemerlapan. Nah, gilang-gilang. Tak pernah hilang cahaya je. Itu menjadi gunung. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Begitu juga pokok. Tengok beberapa bagai jenis pokok Allah cipta. Ada yang berduri, ada yang licin, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang manis, ada yang masam, ada yang pahit, ada yang kelat. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Berbeza kan? Dengan yang lain kan? Dan sebagainya. Itu bedanya antara Allah dengan yang baru. Itu perbuatan Allah. Dan sama ada yang baru itu, yang baru yang telah ada atau yang belum ada. Yang belum ada mungkin dia tak tahu. Nah, sekarang mereka nak menciptakan metokah yang boleh kobak. Belum ada lagi. Nah, tapi mungkin akan ada yang akan datang. Kita tahu. Nah, flying car. Mereka kena menciptakan, tak tahu. Atau mungkin diciptakan apa? Benda tu boleh terbang, boleh berjalan atas air, boleh menyelam dalam air. Kenderaan satu. Dokar tu. Bila ada traffic jam, dia pun naik apa ni? Naik kipas ni. Dia pun terbang. Mustahil ke? Tak mustahil kan? Itu ciptaan manusia. Yang izin Allah Ta'ala. Sudah terbang. Dan ikut laut. Tengok ikan banyak dalam laut tu. Dia bertukar. Berkuah. Nah, jadi kapal selam. Bila menyelam dalam laut. Keluar pula. Apa? Keluar pula. Jaring ke keluar pula. Apa benda ni? Yang makan ikan tu lah. Penjaring apa tu? Anu tu. Yang bulat tu kan? Mana tahu kan? Begitulah seluruhnya ya. Ciptaan manusia. Itu yang belum ada. Kalau Allah izinkan jadi. Ada je. Itu yang bakal sesuatu. Yang belum ada lagi. Begitu ya. Ada bedanya. Ciptaan Allah tu. Ya. Yang baru dan yang telah ada atau yang belum ada, maka hakikatnya ibarat daripada menafikan. Menafikan itu menidakkan. Bukan aku menafikan. Kamu mencuri, bukan aku yang menafikan. Menafikan artinya tak mengaku. Ya, jadi menafikan Tuhan berserupa dengan yang baru. Dia nafikan Allah itu serupa dengan yang baru. Yang kata Tuhan tanpa lembu, yang kata Tuhan tanpa matahari, yang kata Tuhan tanpa bulan, yang kata Tuhan tanpa api, yang kata Tuhan tanpa pokok, yang katakan Tuhan tanpa gunung dan sebagainya. Dia lain daripada yang lain. Lain daripada apa saja yang boleh kita bayangkan. Betul tuan-tuan dan puan, selagi kita boleh nampak itu bukan Tuhan. Selagi kita boleh dengar itu bukan Tuhan. Selagi kita boleh pegang itu bukan Tuhan. Selagi kita boleh bayangkan itu bukan Tuhan. Nak bayang Tuhan opini tak boleh. Bukan Tuhan. Dia berbeza dengan apa saja yang kita bayangkan, apa saja yang kita nampak, apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita lihat. Berbeza, tak sama. Nak nama Tuhan nanti masuk syurga baru nampak. Baru tahu nama Tuhan ya. Sekarang kita tak tahu. Tapi dalam syurga itu tahu. Allah sudah panggil kita besok dalam syurga. Lalu Allah kata, mahukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Sampai tak nak menang. Semua hendak. Aku jawab, hendak lain. Saya jawab itu tentang macam mana datang sekali. Yes, I want to see you. Kata orang putih ya. Amma. Aku menengok
Ketika itu kita kadang nak bayang pun. Nah, ada orang dapat melihat wajah Tuhan tu sehari 2 kali. Sekali pagi, sekali petang. Ada orang dapat melihat wajah Tuhan tu sehari sekali. Pagi-pagi aja, kalau petang-petang je. Ada orang dapat melihat wajah Tuhan tu seminggu sekali. Ada orang dapat melihat wajah Tuhan tu sebulan sekali. Ada orang dapat melihat wajah Tuhan tu setahun sekali. Malahan ada orang yang dapat melihat wajah Tuhan itu. Itulah kali pertama yang terakhir. Ikut ibadah dia, ikut amalan dalam dunia ya. Bagi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sentiasa ada melihat wajah Allah kan. Berseri-seri muka kita tu. Apa kata Allah Al-Quran? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik, bukan melihat, menelik, tengok betul. Kata orang gajah bedik betul. Itu hebat. Kalau hendak melihat Allah dalam syurga saja boleh, lain tak ada ya. Jadi kalau hendak melihat Allah kena masuk syurga dulu. Nak masuk syurga syarat ada berapa? How many conditions are there for you to go into paradise? Berapa? 2. Nah, siapa tak nak kenal? 2 itu syarat masuk syurga. Yang pertama beriman. Yang kedua beramal soleh. Apa kata beriman? Percaya betul-betul. Apa yang nak percaya? Rukun iman yang 6. 100% percayakan Allah itu ada, percayakan malaikat itu ada, percayakan Rasul itu ada, percayakan kitab itu ada, percayakan hari kiamat itu ada, dan percaya kepada qadar dan Allah. Beriman betul, tanpa syak, tanpa zon, tanpa waham. 100%. Ya, kalau 9,99999% kita tak terima lagi. Mesti 100%. Mesti yakin. Baru layak untuk syurga. Amal soleh apa tanya? Itu beriman dulu. Belum layak untuk syurga. Sudah beriman, kena beramal soleh. Apa itu amal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Mayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam, nikah kawin Islam, apa saja kena ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan amal soleh, baru layak masuk syurga. Allah dah janji tu. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu dah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qablu utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ini janji Allah. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki yang merupakan buah-buahan, mereka kata ini semua yang kami dapat dalam dunia. Ini semua dalam dunia itu. Yang dunia itu kami makan royan, ini royan juga. Tapi hakikatnya tak sobat. Nama sobat. Tapi sebenarnya tak sobat. Sobat kata royan dunia dengan royan syurga. Tuan sobat kan? Mana sobatnya? Royan dunia ni ada yang mangkok, ada yang berulat, ada yang bonyok, ada yang asam. Tapi dalam syurga tekan semua. Biji yang pula boleh makan. Kebeza ya. Beza juga rambutan, beza juga mangga, beza juga apple, beza juga anggur dan sebagainya. Beza. Nama siapa? Tapi hakikatnya beza. Dan bagi mereka pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Bagi orang lelaki dia dapat bidadari-bidadari yang sentiasa suci. Bagi orang perempuan dapat suami-suami yang sentiasa
sentiasa suci juga. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka pasangan-pasangan yang secara suci dan bagi mereka kekal abadi selama-lamanya. Itu janji Allah untuk mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Ada tu kena jaga iman. Betul kita ngaji ni sifat 20 ni. Akidah ni kena ngaji betul-betul. Jangan tuan-tuan. Jangan cincang-cincang aja. Kena faham betul. Apa yang diajar kena faham supaya akidah betul diterima. Supaya bila ditanya kita tahu siapa Tuhan kita. Kalau tak tahu itu tak boleh jawab. 3 langkah saja mereka ngantor kita dari kubur akan datang 2 malaikat. Soalan pertama tentang Tuhan. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Kalau kamu tak kenal Tuhan, dia nak jawab. Tak kenal Tuhan. Tak kenal Allah sebagai Tuhan, dia nak jawab. Berarti kena jangan apa? Lebih korang je. Kena betul-betul. Kena faham betul akidah ni. Ya. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan berupa dengan yang baru. Kita nafi kepada Tuhan itu sempurna yang baru. Tuhan macam matahari, jangan bukan tak bukan ya. Tuhan macam lembu bukan. Tuhan macam batu bukan. Tuhan macam gunung bukan. Tuhan macam cahaya bukan. Tuhan macam api bukan. Semua bukan. Tuhan itu Tuhan saja. Macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai sesuatu. Dia tidak menyerupai mana-mana sesuatu dan sesuatu pun tidak menyerupai dia. Tuhan tidak menyerupai sesuatu dan sesuatu yang lain juga tidak menyerupai dia. Tidak menyerupai Allah. Macam mana? Entah. Dia tahu. Ya, udah masuk syurga tu pun nampak. Bila kita tengok wajah Allah tu baru kita tahu. Tak sama dengan yang baru. Baik. Tuhan itu kita menafikan. Tuhan berserupa dengan yang baru pada zatnya, pada diri itu. Tuhan macam ni tak betul. Jangan bayangkan dengan apa pun. Atau pada sifatnya. Nama siapa? Tapi tak sama. Tuhan itu mengetahui, kita pun mengetahui, tapi tak sama pengetahuan kita dengan pengetahuan Tuhan. Tuhan itu nampak, kita menampak juga, tapi tak sama pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Tuhan itu dengar, kita mendengar juga, tapi tak sama pendengaran kita dengan pendengaran Tuhan. Itu sifatnya. Zatnya, sifat atau perbuatannya tak sama. Perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu sama. Ada rasa, ada tak berfungsi. Tengok mentokah baru beli tu, kadang plastik pun tak hilang lagi. Tengok ada plastik saja di jalan. Ada dah rasa. Tapi perbuatan Allah tak pernah rasa, tak pernah binasa, tak pernah lemah. Sentiasa je. Seperti matahari, sentiasa je mengeluarkan cahaya. Ada warna matahari tengah. Bulan tengok, dia tak sampai masa dia timbul saja dia mengeluarkan cahaya. Begitu ke bintang, begitu ke gunung, begitu ke laut, sentiasa berfungsi. Itu perbuatan Allah, berbeza dengan perbuatan manusia. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baru pada zatnya itu, apa beza zat Allah dengan zat yang baru? Apa beza zat Allah dengan zat manusia? Apa beza zat Allah dengan zat binatang? Apa beza zat Allah dengan zat pokok? Apa bezanya? Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baru pada zatnya, yaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia kirim. Kirim itu benda. Ia kirim. Ia benda. Semua benda itu bagi kirim. Kirim ada 2 jenis. Satu jirim berjisim dan satu jirim tidak berjisim. Perkataan jirim, faham tak? Apa perkataannya? Jirim. Jirim ni matter, benda. Ada 2 jenis benda.
Satu berjisim, bertubuh. Macam terselai ni ada tubuh. Warnanya ada merah, ada putih, itu terselai. Itu jirim ya, bertubuh. Saya bertubuh. Pendek, gemuk, tuai, itu jirim. Ada jirim yang tidak bertubuh. Ni yang tadi jirim bertubuh, macam kita ni jirim bertubuh. Ya, lampu tu ada bertubuh, tiang tu ada bertubuh, itu jirim. Ada jirim yang tidak bertubuh, tapi ada. Contoh apa? Udara. Udara ada ke tak? Sekali lagi nak tanya ni, udara ada ke tak ada? Mana tahu ada? Mana tahu ada? Terasa ke tak? Kipas angin berkipas tu, terasa tak angin tu? Ada, maka jirim yang tidak berjisim. Dia jirim, ada. Tapi kita tak boleh tunjuk mana dia. Udara ada ke tak? Mana tunjuk? Tak ada ya. Tak nampak. Itu jirim tidak berjisim. Cahaya. Jirim dia ada cahaya tak? Tuan-tuan dan perempuan, cahaya ada ke tak? Mana tunjuk? Mana tunjuk? Cahaya mana? Itu lampu. Cahaya mana ada? Tapi kita tahu. Nampak je kita orang ke sana nampak, orang di sini nampak. Cahaya. Itu jirim tidak berjisim. Ada lagi satu jirim tidak berjisim. Benda tu ada. Seluruh-seluruh dia berbau je. Tapi tak nampak. Tahu apa bendanya? Gas. Gas tu berbau je. Dia keluar gas daripada badan tu. Ada bau tak? Wah, pula bau krek lah. Busuk baunya. Itu jirim yang tidak berjisim. Tuhan bukan jirim, bukan jisim, bukan jirim berjisim atau jirim tak berjisim. Itu Tuhan. Di mana? Entah. Saya tak tahu apa ni. Itu bedanya. Yang berzat Allah Ta'ala ya. Kita ni semua ada jirim. Semua kita ni jirim. Berjisim betul. Saya ni jirim yang berjisim. Tuan-tuan itu juga jirim yang berjisim. Perempuan itu juga jirim yang berjisim. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang cantik, ada yang tak kawan cantik. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu jirim yang berjisim ya. Tapi Allah tak nak itu. Tak boleh nak banding apa itu. Bukan dia jirim dan bukan dia arat. Arat tu apa? Sifat jirim. Sifat jirim tu ni arat. Arat tu sifat jirim. Gemuk arat. Putih arat. Benda yang putih itu bukan arat. Benda yang putih. Putih itu arat. Dia berdiri di atas zat. Tak boleh bercerai dengan zat. Kalau saya minta, ya, Tuhan bagi saya putih itu, apa nak bagi? Saya nak putih saja. Datang bagi ke pihak. Saya tak nak pihak, saya nak putih saja. Boleh? Boleh kan? Tak boleh. Dia tidak boleh bercerai dengan zat. Dia mesti berdiri di atas zat. Faham ke cakap saya ni? Saya cakap Jepun, kita cakap Melayu. Kalau tak faham saja, benar-benar ya. Itu namanya Arab. Sifat zat. Macam saya nak lain ni. Merah. Warnanya merah. Itu Arab. Apa warna selendang saya? Merah. Tapi boleh tak saya ambil merah saja, tapi bukan ambil selendang. Bagi merah saja berdiri. Boleh? Boleh ambil yang merah saja bagi berituan. Boleh ke tak? Tak boleh. Nak ambil kena ambil dengan zat sekali. Selendang yang merah boleh. Kalau merah saja tak boleh ya? Tak faham ni? Ada yang tak faham tak kan? Boleh ke apa ya? Macam tak faham? Macam saya cakap Jepun dia tak? Padahal saya cakap Melayu. Itu yang alat namanya. Tapi Allah itu bukan alat, bukan zat. Tak sama dengan zat lain. Dan tiada sekali-kali zatnya itu berdarah. Allah ada darah kan? Berdagang ada. Ada berdagang zat Allah Ta'ala tu? Tak ada. Bertulang ada. Allah tu ada tulang kan? Dan bukan jenis leburan. Apa leburan? Atau apa leburan? Tembaga tu dileburkan jadi dia cair. Itu bentuklah apa? Bentuk patung dia, bentuk orang apa dia, bentuk binatang dia. Itu namanya leburan. Allah bukan leburan. Itu sebab
dilarang kita menyembah yang leburan-leburan tu. Ada tak manusia menyembah leburan? Ada tak manusia menyembah patung? Patung tu leburan lah. Dia ambilnya apa namanya tembaga tu, dileburnya buat bentuk-bentuk manusia. Itu disembahnya. Ini Tuhan dia. Itu bukan Tuhan ya. Dia bukan jenis leburan. Bukan pula jenis logam. Ya. Dia bukan leburan. Jenis tumbuh-tumbuhan. Tuhan itu bukan tumbuh-tumbuhan ya. Bukan Tuhan tu apa doyan, Tuhan tu apa manggih, Tuhan tu apa rambutan, Tuhan tu apa langsat, Tuhan tu apa dukung. Tak ada ya. Dia bukan jenis tumbuh-tumbuhan. Dan tiada ia di dalam pihak. Ya, dia tak tahu Tuhan tu. Bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang. Nah, dia tidak berpihak. Bukan dia ada di Amerika, tak ada di England. Dia ada di Australia, tak ada di Afrika, bukan. Dia tidak bertempat. Pada tempat itu ciptaan Allah Ta'ala. Allah cipta tempat. Itu Allah cipta. Allah tu tak memerlukan tempat. Yang memerlukan tempat siapa? Kita, saya, tuan-tuan, puan-puan, itu memerlukan tempat. Ya. Saya duduk kejapnya, memerlukan tempat. Ada meja, ada kursi, ya? Ada handphone. Biar Allah tak memerlukan tempat. Kerana tempat itu ciptaan Allah untuk makhluk-makhluk dia ni ya. Oleh Allah ya. Tidak berpihak. Tidak dalam pihak dan tiada baginya pihak-pihak. Tiada dia di dalam tempat-tempat. Bukan Allah tu ada di Afrika, tak ada di Australia. Allah tu ada di Amerika, tak ada di England. Tak ada ya. Ya. Kita tak tahu di mana. Tapi Allah tu ada. Cuma dia tak memerlukan tempat. Tiada ia dalam masa. Bukan waktu ini Allah ada, esok tak ada dah. Dulu-dulu Allah tak ada. Allah sentiasa ada je. Bila-bila masih ada. Kita belum ada, Allah sudah ada. Alam yang belum ada, Allah sudah ada. Dia paling awal. Dia tidak memerlukan masa. Manusia memerlukan masa. Ini zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini zaman Najib Abdul Razak. Sebelum ini zaman Tengku Abdul Rahman. Zaman ini sebelum itu zaman apa? Zaman Tun Abdul Razak dan sebagainya. Kita memerlukan zaman. Ada masa. Ada zaman Stanford Raffles. Ada zaman J.W.W. Bush. Ada zaman Maharaja Hirohito. Ada zaman Soeharto. Ada zaman Napoleon Bonaparte, ada zaman-zaman mereka. Ada zaman George Washington, tapi Allah tak memerlukan zaman. Tak ada dalam zaman, tak ada masa. Bersalahan Tuhan dengan segala yang baru pada sifatnya. Sifat lain ya. Sifat Allah dan sifat yang baru lain. Yaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baru. Karena sifat Tuhan itu Qadim. Qadim itu apa? Tak ada permulaan. Kita belajar bab qidam dulu. Tak ada permulaan. Tak ada hari jadi. Kerana Allah tak pernah jadi. Dia ada aja. Tak pernah jadi. Yang jadi itu kita. Dulu tak ada, sekarang ada. Ya? Kita ni baru. Allah tu bukan baru, Qadim ya. Lagi azali. Azali yang Qadim sama je rupanya. Kerana tidak ada permulaan. Dan melengkapi takluknya. Takluk Allah itu melengkapi segala-galanya. Takluk sepertinya kekuasaan Allah terhadap sesuatu yang lain. Ini takluk. Macam jajahan takluk. Dia ada takluk. Melengkapi takluknya pada setengah perkara juga. Bukan setengah perkara. Ini semua takluk kepada segala-galanya. Bukan apa itu. Bukan ada dia takluk ini, ada dia tak ada takluk dia. Tak ada. Manusia itu, manusia ada dia macam British, dia menakluki Malaysia, tidak menakluki Thailand. Belanda menakluki Indonesia, tidak menakluki Jepun. Nama takluk ya. Ada begitu, tapi Allah tak ada. Takluknya meliputi segala-galanya. Nama takluk ya. Pada segala yang maujudat, benda yang maujud semua ditakluki oleh Allah. Dan sama itu apa? Pendengaran.
yang baru bertanduk ia kepada setengah juga pendengaran kita. Ya, setengah hari kita dengar. Ya, setengah tak dengar. Orang di luar masjid pun tak dengar. Orang dalam masjid pun tak boleh dengar pun. Ada tak dengar, tengah sembang tak dengar. Nah, ya. Kalau di belakang tu sembang tak dengar pun. Tapi Allah dia dengar belakang. Tengah sembang dengarnya, semua dia dengar ya. Nanti kita nampak sama seperti kan cerita dia. Dan suara saja. Dia dengar kalau ada suara, apa dengar? Betul tak dengar? Nah, demikianlah pada sifat-sifat yang lain. Tiada serupa dengan sifat Tuhan. Bersalahan Tuhan dengan segala yang baru pada perbuatan. Pada perbuatan itu salah juga. Yaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan pada tiada bersamaan dengan perbuatan yang baru. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas. Bersalahan dengan perbuatan yang baru. Yang baru tak memberi bekas, tak ada faedah macam-macam ya. Bersalahan dengan perbuatan yang baru. Dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah. Wasitah maksudnya alat. Tak perlu kepada benda-benda perantaraan, pekakas dan kepada taulan. Allah tak perlu, tak payah taulan, tak payah penolong ya. Tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Allah tak pernah buat sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu menyangka aku buat kamu tu cipta kamu tu sia-sia? Tak ada. Apa yang ada ni ada yang faedahnya, ada yang masalahnya. Tak pernah Allah buat sesuatu yang sia-sia. Sesungguhnya ada perkataan dalam Quran dan hadis yang menyebut muka Tuhan dan tangan Allah ada, muka Tuhan ada, tangan Tuhan ada. Jadi itu bukan apa yang muka Tuhan dan muka kita tak sama ya. Perkataan itu hendaklah kita iktiqadkan sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah kata dia ada muka lah, tapi mana apa-apa kita tak tahu. Tak sama dengan muka kita. Bukan ada hidung, bukan ada mulut, bukan ada gigi, bukan ada pipi, tak ada. Tapi Allah kata dia ada muka ada tu. Macam mana? Entah, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah wajah Allah yang amat agung lagi amat mulia. Mana apanya? Entah, kita tak tahu. Tapi ada muka tak? Ada. Allah kata ada. Itu yang selamanya. Tidak akan diterima akhirat itu ditakwil. Ditakwil untuk diberi makna yang baru. Makna yang baru yang sekira-kira dengan kataan wajah ya. Itu dikatakan zat. Itu kawan selamat sikitlah, tapi tak menyalahi akidah ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dikira zat itu yang kekal yang tak binasa ialah zat Allah. Boleh takwil macam tu, tapi bukan kita yang takwil itu, ulama-ulama diberi makna yang lain. Tapi yang selamat lagi, kalau Allah kata dia ada wajah, ada muka, mana rupanya entah. Wallahu a'lam. Itu dia selamat lagi ya. Yang maha suci daripada berjisim, yang maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baru, maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala juga. Demikian inilah perjalanan yang dipaksa dan sahabat dan orang-orang yang mengakui sahabat, orang yang mengikut sahabat, yang tadi mengikut sahabat ya? Dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat, tabi'in. Yang dinamakan ulama muqaddimin, ulama yang dahulu. Dipanggil salafus salih. Dipanggil salafus salih. Orang dulu-dulu yang majoritinya salih-salih mereka. Sekitar 300 tahun lepas Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik qurun 1 tahun adalah qurun aku. Summa alladzina yalunahum. Kemudian qurun yang mengiringi qurun aku. Kemudian lagi kata Rasulullah, summa alladzina yalunahum. Dan qurun yang mengiringi qurun. Jadi qurun Rasulullah 1 tahun lepas itu, 1 tahun lepas itu, 3 tahun. Termasuk salafus salih. Orang dulu-dulu yang majoritinya salih-salih mereka. Semayang mereka majoriti
setiap malam yang sunat-sunat je pun 100 rakaat hari malam. Itu dalam salafut soleh. Kita ni salafut soleh. Gelornya salafut soleh. Orang yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat mereka. Ya ke tak? Siapa soleh yang kata saya nak kampung mana orang yang soleh mengaku diri soleh. Kita ni soleh mereka, majoritinya jahat-jahat mereka. Itu mengaku salafut soleh. Zaman Rasul tu, orang dulu panggil salafus soleh. Orang dulu yang majoritinya soleh-soleh mereka. Sikit lagi kita. Habisnya ni ya. Tetapi ulama mutakhirin telah berkata adalah perkataan yang tersebut dalam Quran dan hadis mengatakan muka dan tangan bagi Allah Taala itu ialah yang dikendaki dengan muka itu zat. Muka itu panggil zat. Diri Allah tu. Dan dikendaki dengan tangan itu qudrah. Kekuasaan Allah Taala. Dan kemudian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil. Takwil itu artinya apa? Diberi makna yang lain. Tapi tidak bersalahan dengan makna yang sebenarnya. Dengan takwil ditanggungkan dengan perkara yang munasabah pada segala sifat yang sabit bagi Allah yang tetap ada pada Allah. Maka ini antara iktiqad ini lebih sentosa kita ialah iktiqad ulama mutaqaddimin. Lebih sentosa ialah ulama dulu. Kalau Allah kata dia ada muka, ada tu. Macam mana rupanya? Entah. Kalau Allah kata dia ada tangan, tangan tu. Macam mana rupanya? Ada jari kaki kuku tak tahu. Wallah malam. Itu lebih selamat ni. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Alright. Nanti kita akan baca apa? Qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Kebenarannya untuk malam ini cukup sekali. Mukhalafah. Jangan sekali-kali kita menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Siapa menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, dia dah melakukan syirik. Orang syirik di antara golongan kafir. Orang yang kafir di antara orang syirik. Ada 4 golongan orang kafir. Pertama murtad, kedua musyrik, ketiga mulhid, keempat munafik. Alright. Jadi sudah berbunyi ni, ada nama ada bunyi pun ya. Cukup sekali itu. Untuk malam ini kita sambung lagi. Ya, pengajian habis ni dah. Tapi kita sambung aktiviti kita. Kita lepas ni nak tahlil. Tahlil ya. Iaitu yang pertama kita meraihkan cucu baru kepada Tuan Haji Firdaus. Namanya Muhammad Umar bin Muhammad Sauti. Cucu baru. Bukan dah meninggal dunia dah. Dia hidup lagi. Mudah-mudahan dia menjadi cucu yang soleh dan bermanfaat kepada bangsa, bermanfaat kepada negara, bermanfaat kepada agama. Mudah-mudahan jadi cucu yang soleh. Ya? Sihat walafiat. Itu kita tahlil untuk dia. Meraihkan. Ya, meraihkan cucunya. Yang kedua, kita mendoakan untuk keluarga Allah yarham Tuan Haji Khalid. Dan itu apa kita tahlil untuk arwah-arwah itulah. Yang pertama namanya Ismail bin Aminah. Yang kedua namanya Tuan Haji Khalid bin Abdullah. Yang tiga namanya Abdullah bin Hasan. Yang keempat namanya Aminah binti Salim. Yang kelima namanya Sajah bin Kota Alam. Yang keenam namanya Sutina binti Razali. Ada nama ya. Mudah-mudahan mereka ini dicucuri rahmat oleh Allah. Roh mereka dicucuri rahmat Allah. Dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tergolong dalam golongan orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan mereka dapat kesenangan dalam kehidupan di akhirat. Baik, tuan-tuan, hadis sekarangnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah